Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazani rahmatika ya arhamar rahimin amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita masih lagi berada di permulaan bab yang kedua yang membincangkan tentang qalbun ataupun jantung hati. Pada kuliah yang lepas kita telah melihat beberapa perkara penting tentang qalbun. Kita dah tengok tentang definisi dia dan kita telah faham sifat-sifat qalbun. Antara yang kita telah sebut sifat-sifat jantung hati ni ataupun jantung kita ni ataupun hati kita ni, sifat penting dia yang kita kena faham, dia ni merupakan suatu alat yang boleh mengawal tingkah laku manusia. Tu yang pertama. Yang kedua, sifat dia juga bila mana satu orang tu buat dosa akan melanda titik hitam pada hati dia. Yang mana ni merupakan satu sebab yang besar yang kita kena faham. Kalau orang nak jadi orang baik-baik, dia kena kikis buang yang hitam-hitam tu. Dan ketiga, sifat penting juga di samping banyaklah benda-benda lain. Sifat yang ketiga yang saya kira penting yang kita kena tahu tentang jantung hati ni, dia berbolak-balik akibat daripada perbuatan kita sendiri sebenarnya. Itu satu. Kemudian telah kita bahas secara panjang lebar apa yang disebut oleh pengarang kitab kita ni, Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, dengan qalbu ataupun orang kita panggil hati tadi. Seseorang tu dapat memahami hakikat manusia. Jadi faham hakikat manusia ni merupakan di antara langkah-langkah awal untuk seseorang kenal Allah dengan sebenar-benar dia. Jadi panjang lebar dah kita bincang macam mana apa yang dimaksudkan oleh pengarang kitab kita tu dengan qalbun, yang kita maksudkan qalbun rohani itu, maka sebenarnya dia dapat memahami hakikat manusia. Antara benda-benda penting tentang hakikat manusia yang telah kita sebut, kita faham tentang asal kejadian kita. Yang kedua, kita faham tujuan penciptaan manusia, bukan sia-sia. Dan ketiga, kita faham tanggungjawab yang memang Allah suruh kita buat atas dunia. Itu antara hakikat-hakikat manusia yang kita kena ketahui. Telah pun kita faham juga, kita dah ulas berkenaan dengan qalbun rohani jugalah sebenarnya ditujukan kepada dia fahaman agama. Jadi orang yang faham agama dengan hati dia lain, tuan-tuan. Dia lain. Dan Allah dah bagi tahu, sesiapa yang dikehendaki kebaikan, maka kata Allah, yufaqihu fiddin, maka difahamkan dia tentang agama. Allah bagi jaminan. Hadis tu sahih Bukhari dan Muslim. Siapa-siapa yang Allah nak bagi kebaikan, dia bagi faham agama. Dan faham agama ni dengan hati, bukan hafal. Hafal lain, faham benda lain pula. Berapa ramai orang faham, lalu dia dapat markah yang baik dalam peperiksaan, tapi perangai buruk juga. Jadi faham dengan hati. Jadi hari ini kita masuk kepada perbahasan seterusnya, iaitulah pengarang kitab nak bagi tahu kita kena jaga jantung hati kita ataupun hati kita ni daripada sifat-sifat tercela. Dan ada sebab kenapa pengarang kitab kita ni kena jaga daripada sifat-sifat tercela. Sifat tercela apa dia, banyak lah. Nanti bila kita buka kitab ni satu persatu,
tuan-tuan akan tahu. Antara sifat tercela ni takabur. Antara sifat tercela juga riak. Sifat tercela juga seorang pemarah. Jadi banyak, ada 10 sifat. Jadi tuan-tuan boleh belik lah. Ya? Baik. Jadi pengarang kitab kita ni, lepas kita faham sifat-sifat hati, lepas tu kita faham dengan hati rohani jugalah nak faham apa ni hakikat manusia. Lepas tu pula besarnya jantung qalbun itu, sehingga sebenarnya jantung qalbun lah dapat kita faham agama. Maka kena jaga maknanya hati kita ni. Cumanya rumit lah tuan-tuan, kita berurusan dengan benda yang tak nampak. Kalau kita berurusan benda yang nampak lain, jaga muka dia lain. Kita boleh rasa bangun pagi ada jerawat ujung ni umpamanya. Kalut pergi ke farmasi cari ubat, utama perempuan dah, orang lelaki dia tenyih dulu kan. Dia lain. Jadi kita berurusan benda jasmani dah lagu lain. Tapi bila kita berurusan dengan benda rohani ni, dia bergantung kepada sama ada seorang tu alert atau tidak. Benda tak nampak, tapi sama ada dia sedar ke tak sedarnya, dia ada kesan yang sangat besar pada kehidupan manusia. Maka kata Syekh kita kena jaga. Tinggal lagi dalam perbahasan yang kita sedang nak baca ni, dia bawa sebab-sebab. Dia bawa sebab-sebab kenapa kena jaga qalbun daripada kelakuan tercela. Sekarang kita baca insya-Allah. Kita baca sekat-sekat yang boleh, sebab sekarang ni syak makin cepat. Sampai masa kita berhentilah insya-Allah ya. Kata Syekh kita ni, peliharalah qalbu daripada kelakuan tercela. Kemudian lazimkanlah dirimu pada memelihara qalbumu daripada segala kelakuan yang tercela seperti takabur, riak, dan menghiasinya dengan kelakuan yang dipuji seperti sabar dan merendah diri. Kerana beberapa perkara. Ini yang dia kata ni, dia nak bagi tahu sebab-sebab kenapa sangat mustahak kita jaga hati kita daripada sifat yang terkeji, dan kena cari jalan untuk amalkan sifat terpuji pada hati kita. Okey, yang pertama, kata Syekh kita ni, sebab pertama yang kena jaga sangat tadi, selain daripada sebab-sebab yang kita faham sebelum ni lah, sifat hati, masalah hakikat manusia, selain pada tu dia bagi sebab lain pula kenapa kita kena jaga hati kita ni. Yang pertama kata dia, Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui apa dalam hatimu. Itu sebab yang nombor satu dia bawa. Apa pun seseorang tu nak buat, akan buat, bila seseorang tu nak buat satu benda, mestilah benda tu tintah dengan hati dulu. Dia tak pergi terus dengan perbuatan. Sama ada seorang tu sedar ataupun tak sedar, dia start dengan hati dulu. Sama ada nak buat benda baik atau benda tak baik, perancangannya dengan hati. Jadi kata Syekh kita ni, Allah tahu apa dalam hati. Maka dia bawa satu ayat. Dia bawa satu ayat di sini. Surah Al-Ahzab ayat 51. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Maksud dia, wallahu, dan Allah, ya'lamu, mengetahui, ma fi qulubikum, apa yang dalam hati kamu. Maknanya benda yang ada dalam hati, yang berdetik di hati, yang belum jadi perbuatan lagi pun Allah dah tahu. Jadi kalau begitulah keadaan, kalau dalam hati yang tersembunyi tak ada orang tahu pun Allah tahu, macam mana nak lari? Jadi bila Allah tahu, tentulah ada penilaian daripada Allah. Dia bukan saja-saja kan. Bila Allah tahu benda dalam hati, mestilah ada penilaian. Sebab Allah dah bagi tahu, satu zarrah daripada kebaikan dia akan balas, satu zarrah daripada kejahatan pun dia akan balas. Baik. Kalau begitulah keadaan dia, cuba kita lihat apa yang ditulis oleh Syekh kita ni.
Lepas dia kata wallahu ya'lamu ma fi qulubikum, dan Allah mengetahui apa yang tersimpan dalam hatimu, maka dia kata maka takutilah daripada diketahui oleh Allah Taala kejahatan di dalam hati kita. Kena takut, kena bimbang perancangan jahat yang ada dalam hati. Baik, kenapa? Kita pernah dengar perbahasan dalam kitab Riyadhus Salihin dalam definisi pahala. Dalam kitab Riyadhus Salihin, tak salah saya dalam bab ikhlas. Hadis riwayat Imam Muslim dan Bukhari, dia cerita tentang pahala. Orang buat baik, orang yang berniat nak buat baik, dia dapat 1 pahala. Bila dia buat benda baik, dia dapat 10. Tapi orang buat jahat, dia niat nak buat jahat, dia tak dapat apa-apa lagi. Tapi bila dia buat jahat, dia dapat 1 dosa. Di satu sudut hadis tu menceritakan tentang kemurahan Allah Subhanahu Wa Taala. Memang Allah, asal kamu niat nak baik, buat baik je, Allah gandakan. Nampak? Baik, itu di sudut pahala. Baik, di sudut niat nak buat jahat, betul tak ada dosa lagi, tapi dia ada implikasi. Orang yang berdetik buat jahat, dia ada benda yang kita nak kita bincangkan di sini. Apa dia bendanya? Orang yang berdetik buat jahat ni, tuan-tuan, dia ulama tasawuf, dia ada kitab-kitab besar termasuk Ihya Ulumuddin. Dia kategorikan nafsu ni kepada beberapa jenis nafsu ni. Kita ambil yang paling mudah lah. Paling mudah ulama tasawuf pecah 4. Ada yang pecah 8 ke 10, tak salah saya. Yang 4 ni apa dia? Yang pertama dia kata nafsu ammarah. Pernah dengar tak? Ya. Yang kedua nafsu lawamah. Yang ketiga nafsu mulhamah. Yang keempat nafsu mutmainnah. Ini secara umum. Kita nak bahas kenapa di sudut pahala, setakat berdetik nak buat jahat tak ada dosa lagi, tapi dia ada implikasi lain yang kita, orang yang nak jadi orang baik-baik ni, dia kena ambil kira ni. Baik, kalau kita kembali kepada definisi nafsu tu, nafsu amarah ni apa dia? Nafsu amarah ni secara ringkasnya, dia ni suka buat jahat. Bukan setakat suka buat jahat, hati dia tu mencita-citakan buat jahat, bahkan dia gembira buat jahat. Itu nafsu amarah. Ya? Nafsu amarah ni, hati dia sendiri suka pada benda jahat dan dia memang suka buat jahat. Satu. Lawamah ni pula, dia satu tahap lebih baik daripada amarah. Dia ni, bila dia terbuat jahat, dia akan mula mengkritik diri dia sendiri. Dia rasa tak suka, dia rasa tak seronok, dia akan ada keluh kesah bila dia buat benda yang tak elok. Apa saja benda, sama ada maksiat mata, maksiat telinga, maksiat perbuatan, tak kira lah. Apa saja maksiat dia buat, dia rasa tak seronok. Bahkan dia akan segera melakukan taubat dan minta maaf dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sampai masa dia buat balik. Ini nafsul lawamah. Kemudian yang ketiga, kata ulama, semua ni ada ayat belakang, saya ambil ringkas dulu. Lain kali pada masa yang khusus kita bincang secara detail apa yang disebut dalam kitab Ihya tentang benda-benda ni lah. Sekarang ni saya ambil ringkas sebab kita nak cerita benda lain, ya. Kemudian yang ketiga, mulhamah. Nafsu mulhamah ni, dia dah sampai ke satu tahap. Sebab lawamah ni, dia sebenarnya dia main tarik tali. Dia ada sifat dia nak jadi orang baik-baik. Dia nak solat, dia tak nak buat jahat. Tapi sepanjang jalan tu, dia tu ada. Tapi dia lawan, dia taubat tu, dia buat balik. Jadi dia ada sifat usaha tu. Apabila dia usaha lebih sikit, dia usaha, lama kelamaan
sampai ke tahap dia panggil mulhamah. Mulhamah ni pada ketika itu lepas dia berlawan dengan maksiat, hati dia tu berjaya dibersihkan daripada titik hitam. Orang yang bersih daripada titik hitam ni dia sedap duduk dia. Masa inilah seseorang tu mula merasai kemanisan khusyuk dalam solat. Bila hati dia dah bersih daripada titik hitam, dia telah mula menerima bantuan Allah Subhanahu Wa Taala, cahaya taufik hidayah daripada Allah mula memenuhi hati dia tu. Maka ketika itu dia dah mula merasai kemanisan dalam solat. Tinggal lagi ulama sebut nafsu mulhamah ni dia masih tak stable. Dia tak stable lagi. Ada masa-masa dia macam nak condong, nak pergi balik benda yang mengarut. Dia tak stable. Tapi dia dah start rasa dah. Dia dah seronok solat, dia mari awal-awal subuh, dia suka buat baik, dia suka bersedekah, dia tak suka cakap benda mengarut, dia tak suka mengumpat dalam Facebook. Benda-benda ni dah ada dah. Tinggal lagi kadang-kadang bila kena cuit tu dia nak condong balik. Dia tak stable. Beza dengan mutmainnah, dia dah steady sangat dah. Dan kata ulama, orang dah sampai nafsu mutmainnah, ketika itu dia mula menerima ilham daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni kita kena tahu tangga-tangga ni supaya kita kena target tinggi. Kalau kita target rendah, tak capai sampai bila-bila. Kan? Mutmainnah ni dia dah mula menerima. Ketika itu Allah bagilah kelebihan-kelebihan. Macam kita pernah dengar tok guru kampung kan. Orang demam. Orang demam pergi jumpa dia, orang kampung, dia pergi jumpa tok guru dulu. Macam kita jumpa klinik dulu kan. Dia kata, tok ayah, anak demam ni. Dia berkata, tu ambil air kolah. Ambil air kolah. Jadi orang yang macam ni dia mengatasi akal kita. Bukan nak suruh tuan-tuan jangan ambil Panadol, tidak. Nak ceritanya Allah bagi something kepada dia, maka banyakkan kita dengar cerita-cerita kan. Antara saya kita pernah dengar, kalau di Kelantan dulu Tok Wali Hassan, pernah dengar tak? Di kalangan orang-orang pondok biasa dengar Tok Wali Hassan. Tok Wali Hassan satu hari dia pergi dia pergi kedai kopi kampung tu kan. Jadi kedai kopi kampung, biasalah kedai kopi ni kadang-kadang semua orang ada, termasuk budak yang nakal-nakal kan. Budak nakal-nakal. Jadi bila sampai kedai kopi tu, dia tengok ada cawan atas meja yang bekas orang minum. Orang dah balik, dia pun tengok, bazir ni, orang bazir. Kita fikir lain kan, mana orang kampung biasa. Bazir ni, dia berkata dengan tuan kedai, ni ada orang tak minum ni, saya nak minum lah. Ambil lah, minum. Bila minum, budak-budak tu duk ejek dia, pakak dia ejek belaka. Lepas tu dia kata, awal jangan ejek, nanti terberak. Dia keluar terberak, habis budak-budak tu berlari pergi toilet. Nampak tak? Jadi begitu keadaannya. Baik, balik pada cerita kita yang saya nak sebut satunya, nafsu ammarah. Nafsu ammarah ni hati dia tu bergelojak untuk buat jahat. Dia cari celah, cari ruang. Ada ruang sikit dia akan buat. Macam saya sebut lepas-lepas, dah buat jahat ni tak semestinya pergi curi, pergi ropak, tak. Maksiat mata, maksiat telinga, benda yang berlaku dalam rumah pun. Dia nafsu tu lagu tu. Bini aku tak ada ni, buat benda sikit. Contoh. Benda ni tuan-tuan tak berlaku lah kot, kan. Contoh. Dia begitu. Jadi balik pada cerita kita ni, pengarang kita kata Allah tahu benda dalam hati kamu dan dia nilai. Jadi bila dia nilai hati kita tu macam
Macam manalah Allah nak bagi bantuan untuk kita jadi lebih baik. Jadi kata pengarang kitab kita, oleh sebab Allah tahu benda dalam hati, kamu kena jaga hati kamu tadi daripada semua jenis sifat-sifat mazmumah dan cari jalan untuk sifat mahmudah. Bila ada perangai yang macam tu, dia akan cetus usaha untuk lompat daripada amarah kepada lawamah. Kalau tak ada perasaan seperti itu, dia akan jadi berubah tak? Dia tak akan berubah, tuan-tuan. Sebab dia dah seronok. Hati tu memang seronok macam tu. Seronok buat jahat, seronok ambil dadah, seronok kacau anak dara orang, kan? Seronok ambil harta orang. Itu bendanya. Satu. Lepas tu ada satu lagi ayat yang saya rasa boleh baca, yang berkaitan dengan benda yang sama, iaitulah tadi kita baca ayat surah Al-Ahzab ayat 51. Ayat lain ialah surah Qaf. Surah Qaf ni surah yang ke-50, ayat dia yang ke-16. Maknanya pengarang kitab kita ni kempen tentang gerak hati. Masalah pahala tu kita faham dah tadi. Tapi gerak hati ni, orang yang tak rasa penting untuk berubah, tuan-tuan rasa Tuhan nak ubah? Tuhan tak ubah, tuan-tuan. Allah akan ubah nasib kamu pada orang yang usaha nak berubah. Orang yang tak nak berubah, dia kekal macam tu sampai bila-bila. Baik. Surah Qaf ni Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma nuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Maksud dia, walaqad khalaqnal insan, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia, wa na'lamu ma nuwaswisu bihi nafsu, dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Jadi kata Allah, kami yang buat manusia, kami arkitek, kami arkitek, kami engineer yang buat manusia. Jadi bila kami yang buat manusia, kata Allah, tentulah kami tahu benda-benda, sifat-sifat dia, buruk baik dia, komponen-komponen dalam tubuh dia. Dan satu benda yang Allah bagi amaran, wa na'lamu ma nuwaswisu bihi nafsu, dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hati dia. Jadi sebenarnya bila saya tambah ayat ni, nak bagi tahunya, kamu kena hati-hati, jangan biarkan bisikan-bisikan yang tak elok berterusan dalam hati kamu. Sebab dia akan membawa pada benda-benda tak elok, walaupun tak jadi lagi. Saya ulang balik, kata Allah, wa na'lamu ma nuwaswisu bihi nafsu, dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, wa nahnu, dan kami aqrabu ilaihi min hablil warid, lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Bukan nak masuk kasakan Allah duduk sini, nak ceritanya pengetahuan Allah tu dekat, sedekat-dekat dengan kita, tak boleh lari mana. Jadi orang tasawuf, tuan-tuan, orang nak jadi ahli tasawuf betul-betul, ni antara benda-benda yang dia pegang kuat. Allah tahu sangat, dia berdetik hati pun Allah tahu, apatah lagi dia buat jahat, sorok-sorok buat jahat. Nampak? Dan kalau dia tak reti benda ni, dia kekal dengan nafsu amarah dia, apa jadi? Sampai bila-bila lah. Dan kata ulama, orang nafsu amarah ni ahli neraka. Tak ahli neraka macam mananya, hati dia 24 jam cara celah untuk buat jahat. Buat jahat. Allahu Rabbi. Jadi benda-benda macam ni sangat mustahak, tuan-tuan, untuk kita ada dalam hati kita, dalam keadaan dunia kita penuh dengan fitnah. Dunia kita penuh fitnah, tuan-tuan. Tuan tu kena sedar sekarang ni. Antara fitnah besarnya, ramai orang tak solat. Tuan-tuan yang mari surah ni berapa persen sangat sebenarnya. Kalau di sudut lain, kalau tuan-tuan faham, banyak ayat-ayat sebut. Antara sebab Allah turun bala apa dia, tuan-tuan? Maksiat berleluasa, kan? Dalam kitab Riyadhus Salihin pun Allah sebut. Nabi sebut. Aisyah tanya. Dia tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak salah saya, berkenaan dengan bala yang menimpa satu-satu kaum. Tuan-tuan cek baliklah dalam kitab Riyadhus Salihin di awal-awal bab.
Hadis tu disebut oleh Bukhari dan Muslim, semuanya susunan tu saya tak ingat secara detail. Aisyah tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bala yang diturunkan pada satu-satu kaum. Ya Rasulullah, macam mana ni kalau bala turun pada satu kaum, kemudian dalam kampung tu ada macam-macam orang baik pun ada. Maka Rasulullah kata semua kena. Walaupun yang 10%, katakanlah yang solat 10%, yang tak solat 90%, yang 10% tu kena. Kemudian kata Rasulullah, akhirat esok-esok akan dibangkitkan berdasar pada niat masing-masing. Jadi hadis ni sebenarnya memberi amaran besar tau. Amaran besar tentang suasana fitnah yang berlaku. Fitnah ni maksudnya malapetaka. Satu daripada definisi fitnah, malapetaka ataupun keburukan ataupun kekacauan. Jadi fitnah besar sekarang ni tuan-tuan, ramai orang tak solat tuan-tuan. Tu sebab kalau tuan-tuan perhati, jalan, tengok masyarakat, baca berita, teruk tuan-tuan, teruk. Kan ada berita semalam ke hari ni, seorang lelaki ditahan roboh anak tiri dia, umur 11 tahun, dah 3 tahun rupanya, start daripada umur 9 tahun. Nak baca tak berita hari ni? Berat. Sebagai seorang ketua rumah, sepatut jadi pelindung. Tu berita yang kita dapat tahu, yang kita tak dapat tahu. Berat. Kadang-kadang kita terfikir, betul lah, orang Melayu kita ni bila sebut tidak Islam, dia marah. Tapi solat tak nak. Betul lah orang kata Islam bakar. Kita pun kena beringat tuan-tuan, asal nampak Melayu tak semestinya dia tu beramal dengan agama. Jadi dengan fitnah yang macam ni tuan-tuan, sangat-sangat mustahak kita kembali baca kitab-kitab yang macam ni. Kita kena sedar diri. Sebab tak boleh buat seorang-seorang. Kita kena pakat-pakat. Ya. Sampai satu tahap mungkin surau sendiri, masjid, dah kena fikir pasal orang tak solat. Kadang-kadang kita rasa sedih juga tuan-tuan. Jiran sebelah menyebelah, orang duk sibuk-sibuk pergi solat jemaah, dia tak pergi. Orang muda, serabut kan? Serabut tuan-tuan. Serabut. Jiran sebelah tak pergi solat jemaah. Kalau ikut mazhab Syafi'i, dia bab tinggal solat ni, dia tak jatuh kafir tau. Tak salah saya mazhab Hambali tinggal solat sengaja gugur akidah tau. Dia berdasar pada satu hadis Nabi SAW, man tarakas solah muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa-siapa dia tinggal solat dengan sengaja, faqad kafara jihara, maka dia menjadi kafir yang nyata. Cumanya mazhab Syafi'i dia tafsir kat lain. Dia tafsir itu bukan kafir akidah, tu kafir amali. Mazhab lain ada yang tafsir kafir betul tuan-tuan. Tinggal solat kafir betul. Ini benda besar tuan-tuan, benda besar. Jadi kita bimbang juga. Cumanya kadang-kadang, iyalah, tak tahulah kenapa jarang sangat pemimpin kita sebut benda-benda yang macam ni. Jarang kan? Jarang. Padahal ni benda mustahak. Tahu mustahak tak mustahak, tunggu malaikat mari. Masa tu kalut lah. Bila malaikat mari, dia tak ada turning back dah. Tak boleh balik, patah balik. Jadi ayat ni bagi tahu tuan-tuan, sesungguhnya kami mengetahui, walaqad khalaqnal insan, sesungguhnya kami telah mencipta manusia, wa na'lamu ma nuwaswisu bihi nafsuh, dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat daripada urat leher dia. Jadi dengan ayat ni memang cukup jadi sebab untuk kita ikhtiar. Yang penting ikhtiar tu usaha untuk baiki hati saya, hati tuan-tuan, hati abang-abang, hati kakak-kakak. Mudah-mudahan kita jumpa Allah tu dalam keadaan Allah tahu kita bersungguh tak bersungguh tuan-tuan. Kadang-kadang kejayaan tu tak dapat sekarang,
Tapi kadang-kadang Allah ambil kira juga. Bukan kadang-kadang dah, memang Allah mengambil kira usaha ke seseorang tu. Kan? Jadi sebab pertama, kita baru sebab pertama baru ni. Allah mengetahui apa dalam hati. Sebab kedua, kita baca satu lagi. Dia ada 5 sebab dalam kitab ni. Dia ada 5 sebab. Kita baca sebab kedua. Sebab kedua, dia lebih kurang dengan sebab pertama ni. Ada sikit saja beza dia. Yang pertama tu, Allah tahu benda dalam hati. Yang kedua, qalbu itu tempat tilikan Allah Ta'ala. Qalbu itu tempat tilikan Allah Ta'ala. Kita baca. Kata Syekh kita ni kerana sabda Nabi SAW daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Nabi, Innallaha Ta'ala la yanzuru ila suwarikum. Innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak melihat kepada rupa, dan hanya saja dia melihat kepada hati kamu dan amalan kamu. Tadi yang pertama tu Allah tahu. Yang ni sebenarnya nak bagi tahu benda yang mendapat perhatian Allah tu apa benda. Tadi Allah tahu. Dia kita tahu Allah tahu, maknanya jaga-jaga. Jangan sampai Allah cak kita ni cuba berbohong dengan Allah. Cakap nak jadi orang baik-baik, hati kau ke laut. Kan? Maknanya begitu. Mulut saja nak buat tu, nak buat ni, nak jadi baik. Hati sebenarnya ke lain. Allah tahu benda dalam hati. Yang ni pun nak fokus kepada qalbun itu tempat perhatian Allah. Jadi maksud hadis tadi, Innallaha Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala la yanzuru illa suwarikum, tidak melihat kepada rupa kamu. Maknanya fizikal kamu sebenarnya Allah tak tengok sangat. Fizikal kamu tu boleh macam-macam, ada cantik, ada tak cantik, macam-macam. Tapi kata Nabi, wa innama, dan hanya sanya yanzuru, dia melihat ila qulubikum wa a'malikum, melihat kepada hati kamu dan amalan kamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, cuba kita baca apa yang Syekh kita sebut dalam menghuraikan hadis tadi. Pengarang kitab kita kata, maka qalbu itulah tempat tilikan Allah Ta'ala, maka tidak patut bagi kita menghiasi muka kita yang ia cuma tempat tilikan manusia, dan kita biarkan qalbu kita kotor berlumuran dengan sifat kecelaan yang ia tempat tilikan bagi Tuhan kita. Baik, poin dia bagi tahu sini, dia buat perbandingan dengan kita nak dapat perhatian dengan manusia. Suami kita, anak-anak kita, kawan-kawan. Kita tahu orang akan rasa selesa dengan kita kalau kita bersih, kalau kita nampak kemas, kita mandi cukup sampai masa mandi, pakai bedak, pakai baju yang baik-baik. Jadi orang suka, orang berkawan, orang tu, orang ni, gitu. Bukan maksudnya tak lepas ni tak usah mandi, tak usah ni, tidak. Nak ceritanya pada manusia, penilaian dia untuk dia rapat, untuk dia berbaik, untuk dia berkawan, physical appearance kita. Okey, betul. Tapi kamu kena ingat, itu saja tak cukup untuk meraih perhatian Allah, untuk perhati kepada kamu. Baik, cerita perhati kepada kita ni penting tak tidak Allah? Pada Allah perhati pada kita ni. Penting tuan-tuan. Sangat-sangat penting Allah bagi perhatian kepada kita. Kalau Allah bagi perhatian kita, apa akibat dia? Doa kita makbul. Satu. Bila doa makbul, tuan-tuan minta apa? Macam saya cerita tadi sikit Tok Wali Hassan, benda tu tak bukan hadis, tu benda yang berlaku. Cerita ni adalah kalau di belah-belah negeri sana tu memang orang tahu berlaku, benda tu berlaku. Ada lagi cerita lain. Saya pun tak ni sangat nak bawa cerita-cerita yang ni kan. Tapi benda tu begitu. Jadi orang yang kalau macam cerita Tok Wali Hassan, yang jadi macam tu kenapa? Allah bagi perhatian kepada dia, tuan-tuan. Dia cakap saja, dia cakap jadi.
Allahu Rabbi. Sama juga kedudukan ibu. Ibu ni besar kedudukan dia, tuan-tuan. Tu sebab tuan-tuan kena beringat. Saya pun kena beringat juga. Kan? Marah macam mana pun kanak, jangan terkeluar benda pelik-pelik. Takut jadi sungguh. Kan ada cerita kan? Cerita apa ni? Allahu Rabbi. Allahumma salli ala Muhammad. Cerita Juraij. Tuan-tuan tahu tak cerita Juraij? Cerita Juraij ni disebut oleh hadis yang sahih Bukhari dan Muslim. Nak ceritanya, bila satu orang tu dapat perhatian Allah, satu akibat daripada amalan dia, lagi satu mak, sebagai mak tu, sebab mak dengan ayah ni besar mak lah. Ayah tak usah jealous lah, memang begitu. Ayah ni dia kelebihan dia bak lain, mak bak lain, mak dia bak lain. Cerita Juraij ni nak jadi kisah. Satu hari dia ni kaki solat, dia kuat sungguh solat, tuan-tuan. Dia Bani Israel. Ni cerita berlaku sebelum zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak tahulah sama zaman Nabi Musa ke ataupun sebelum ada tu lagi. Dia kuat solat. Satu hari mak dia tu pergi tempat ibadah, dia panggil dia, Juraij, oh Juraij. Pernah dengar cerita ni? Juraij, oh Juraij. Juraij tengah solat sunat pada waktu tu. Okey, waktu tengah solat sunat, dia pun bercakap dalam hati dia, aku tengah solat ni, Allah ke mak aku? Allah ke mak aku? Allah dah. Mak dia pun balik. Kali kedua mak dia mari. Panggil Juraij, oh Juraij. Tengah solat juga. Kuat betul Juraij ni. Juraij, oh Juraij. Mak dia panggil. Sekali lagi Juraij duk belaga dalam hati dia, Allah ke mak aku? Allah ke mak aku? Allah lah. Mak dia balik. Kali ketiga mak dia mari, mak dia panggil juga, Juraij, oh Juraij. Dia buat tak hirau juga. Mak dia balik. Mak balik tu dengan marah. Semuanya doa mak dia tu berat betul. Jangan buat lagu tu. Dia doa, ya Tuhan aku, sebelum anak aku ni mati, biarlah dia berjumpa dengan perempuan pelacur. Dia doa lagu tu ke anak dia. Hadis sahih ni tuan, Bukhari Muslim. Tu sebab di satu sudut, dari segi fiqahnya ada perbahasan lah. Bila mak kita panggil, kalau solat sunat kena berhenti. Kalau solat wajib, solat fardu, kalau mak panggil kena terus lah. Itu jadi hukum lain pula dari segi fiqah. Kita azan dulu dah. Kena perhabis juga baju Juraij ni guys, sebab dah sebut. Tuan-tuan azan dulu, bagi saya 5-10 minit, kita perhabis baju Juraij. Nak azan ke tak terus? Azan tak? أن محمد
رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Kita sambung sikit lagi. Saya nak ceritanya bila satu orang tu dapat perhatian Allah, dia dapat benda yang jadi mulut dia jadi masin, doa dia makbul. Jadi pengarang kitab kita nak sebut hati itu tempat tilikan Allah. Kalau kamu tak dapat tilikan Allah, tak ada dapat perhatian, sama macam orang yang tak ada apa-apa lah, kosong lah. Dan saya nak bagi tahunya besarnya peranan tilikan Allah sehingga kan seseorang tu boleh berubah daripada nafsu ammarah pada mutmainnah. Bukan senang tu. Okey. Cerita je satu lagi, satu golongan yang dapat perhatian Allah secara direct, ibu-ibu. Tu yang saya cerita pasal Jurash ni. Baik, balik pasal cerita Jurash. Jadi mak dia tu doa, minta doa dengan Tuhan, ya Allah ya Tuhanku. Dia marah sangat ni, sebelum anak aku mati biar dia boleh jumpa dengan pelacur. Sampai begitu berat tu mak dia doa ke dia. Takdir Allah jadi sungguh tuan-tuan. Cerita dalam hadis tu panjang lebar. Jadi satu cerita nak jadi kisah. Tempat dia duduk ni kawasan Bani Israel. Bani Israel ni lawa dah tuan-tuan. Bukan macam Bani Tasik Kusuma dah. Lain terus. Lawa sangat tuan-tuan. Rambut blond umpamanya. Apa dia host lelaki suka? Rambut blond. Pakcik nak rambut blond tak? Si pakcik nak tak? Nak kan? Rambut blond. Kulit pula warna pink berkali. Mata biru. Oh, tak tahu lah. Tumit tu warna pink terus. Jadi ada satu orang yang lawa sangat, memang terkenal lawa sangat. Takdir Allah, ada orang jahat ni memang nak buat kacau kepada Jurash. Dia kata, kamu ni aku nak suruh kamu pergi goda Jurash. Cerita dia, pergi goda Jurash. Jadi maknanya doa mak dia terjadi. Pergi goda Jurash tuan-tuan. Perempuan Bani Israel, hok lawa, pelacur kelas nombor 1, hok 5 bintang. Pergi tempat Jurash beribadah macam surau dia lah. Hok teruknya pergi surau. Goda Jurash. Disebut dalam riwayat Israiliyat, hak detail ni Israiliyat dah. Dia goda dalam keadaan Jurash tengah berdoa. Jurash berhenti berdoa, dia telanjang pula depan Jurash. Menari depan Jurash. Jurash Allahu Akbar, memang kuat tu. Memang cerita ni memang Jurash di antara ahli ibadah yang memang genuine, kuat. Ada seorang lagi hancur, nama dia Barsisa. Pernah dengar cerita Barsisa? Hancur lah tu. Orang tu hancur sampai mati kafir kan. Jurash menari depan dia, ajak berzina. Allahu Akbar. Oh, berat. Kita jangan try tuan-tuan, bahaya. Cabut piyah ni main gini ni. Jangan ada main agak. Aku okey, jangan gitu. Jangan gitu. Ini memang orang hebat betul. Lepas tu marahlah pelacur tu.
Celaka Juraj ni. Sebab dia tu kelas nombor 1. Bila Juraj buat tak kisah, dia rasa hina lah. Okey, aku nak fitnah dia. Dia pergi keluar, jumpa pengembala lembu, pergi berzina dengan pengembala lembu. Siapa keluar anak? Reka cerita, bila dapat anak, dia pergi report kata ni anak aku dengan Juraj. Reka cerita. Jadi orang terkejut. Juraj buat kerja macam ni? Pakak pergi tempat Juraj solat tu, pecah habis rumah dia. Pecah habis semua sekali. Tangkap Juraj, ikat kaki tangan. Pergi nak gantung ni lah. Lepas Juraj kata sabar dulu. Mu nak hukum aku ni dah tahu ke yang benda sebenarnya? Gini. Buat mari baby tu jumpa aku. Buat mari baby jumpa aku. Jadi dalam hadis tu kata, letak baby depan Juraj, perempuan tu ada kat situ. Dia pun letak tangan dia dekat perut Juraj, tangan ke tongkat, ada gitulah dalam hadis tu sebut sama ada tangan atau jari, sama ada jari ataupun tongkat. Letak tu dia kata, wahai baby tu bahasa saya dah. Siapakah ayah budak, ayah kamu? Dia kata pengembala lembu. Terkejut semua, baby baru 2-3 hari bercakap. Jadi dalam hadis yang lain, Nabi sebut ada 2 orang saja yang baby yang bercakap, satu Nabi Isa, satu lagi baby kes Juraj ni. Lepas baby terkejut habis. Lepas tu Juraj minta maaf banyak dah. Mu nak suruh aku buat rumah ibadah daripada emas, tak payah, buat daripada tanah saja macam biasa. Buat balik. Jadi pengajarannya di sini tuan-tuan, di satu sudut nak ceritanya doa mak. Doa mak sebenarnya doa tak molek tu kan. Doa yang tak elok. Makbul juga. Jadi itulah beza dia orang yang dapat perhatian dan tilikan Allah. Satu, orang-orang yang kuat ibadat. Satu kategori lagi mak. Memang powerful lah, the power of women. The power of mother. Memang kuat. Itu sebab kena jaga mulut. Jangan cakap sebarang pada anak kita. Marah tu marah lah, hajar tu hajar lah, tapi jangan duk menyumpah semacam. Bahaya. Baik, balik pada cerita tadi, kita baca dulu sampai habis. Maka qalbu itu tempat tilikan Allah. Maknanya siapa-siapa dia dapat tilikan Allah, dia akan dapat kelebihan dia. Tidak patut bagi kita menghiasi muka kita yang cuma tempat tilikan manusia, dan kita biarkan qalbu kita kotor berlumuran dengan segala kecelaan, dan ia tempat tilikan bagi Tuhan. Maksudnya biar balance lah. Dengan manusia pun kita okey, dengan Tuhan pun kena okey juga. Janganlah dengan manusia okey, tempat tilikan Allah kita buat sebarang, ikut dan. Maka Allah tak bagi tilikan pada kita. Bila Allah tak bagi perhatian pada kita, susah kita tuan-tuan. Taufik hidayah tak lekat. Kata Syekh kita lagi, bahkan sepatutnya bagi yang berakal membersihkan kolbunya dan menghiasinya lebih bersangatan daripada membersih dan menghiasi mukanya. Kata Syekh kita, kalau orang cerdik, dia akan bagi usaha yang lebih membersihkan hati dia berbanding dengan membersihi muka dan fizikal dia. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan dengan kita baca sedikit tadi, kita mendapat beberapa pedoman untuk menambahkan motivasi kita untuk jadi lebih baik. Solat kita lebih baik, akhlak kita lebih baik, kehidupan kita, amalan kita lebih baik. Aku qauli hadza. Ada soalan kan? Ada soalan? Kalau tak ada apa, aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.